وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Baihaqi ataupun 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Hadis yang dikarang oleh Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 33 cabang iman yang ke-19. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni beberapa kali kita khabar kitab yang kita baca ni, biar kita khabar pula tak apa banyak kali. Banyak kali khabar bagus. Jadi kitab yang kita baca pada malam ni adalah asalnya adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar yang dikenali sebagai Imam Baihaqi. Kitab tersebut diberi nama sebagai kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Kitab tu adalah kitab beberapa jilid. Asal Imam Baihaqi buat kitab tu kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Daripada Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna aw qala bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ni ada 60 lebih ataupun 70 lebih cabang. A'laha, ada riwayat arfa'uha, ada riwayat afdaluha. Hak yang paling tinggi sekali adalah qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Tu iman hak yang paling tinggi sekali. Wa adnaha, dan hak yang paling rendah sekali adalah imatatul adha 'anil tariq, menghilangkan perkara yang mengganggu daripada jalan, daripada tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah satu cabang daripada iman. Jadi Rasulullah menyebut dalam hadis ni, iman ni ada 77. Ada 70 lebih. Cuma hak yang disebut secara terperinci 3 sahaja. Yang pertamanya ucapan la ilaha illallah, yang keduanya menghilangkan perkara yang mengganggu daripada tengah jalan, yang ketiga adalah sifat malu. Hak lain daripada 3 tu benda pula. Maka ulama duk kaji. Akhirnya Imam Baihaqi buat keputusan, tak apalah. Dia kaji buat kitab jadi nampak belaka dah, dia buat kitab, dia kumpul dalil daripada Quran, dalil daripada hadis. Cukup cabang-cabang iman tersebut. Kitab besar, kitab Syu'abul Iman, beberapa jilid. Maka datang Imam Al-Qazwini rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata kitab Syu'abul Iman karangan Imam Baihaqi ni memang cukup comel, cukup bagus. Tapi dah besar telah jogok orang-orang awam tidak dapat mengambil manfaat. Jadi macam mana nak biar orang awam juga dapat mengambil manfaat? Kita kalau tengok kita besar-besar main 2-3 jilid, rasa ngatuk lalu. Allahu Rabbi. Jadi macam mana untuk dapat mengambil manfaat? Kata Imam Al-Qazwini, dapat kena buat ringkasan. Akhirnya Imam Al-Qazwini buat ringkasan daripada kitab tersebut. Kita ni nipis dah tapi nipis ni campur dengan hak yang terjemahan, patut ada sedikit syarah. Kalau kira hak yang hak asalnya, taklah siapa tebal ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya cabang iman yang ke-11 adalah mengagungkan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Majid. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid. Maksud Al-Majid yang amat mulia, Quran yang cukup mulia. Kerana Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita tahu benda tu Quran. Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam, yang mana satu kalimah dan satu ayat daripadanya ia melemahkan lawang. Siapa pun tidak boleh nak lawang. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran beberapa kali mencabar musyriki Mekah supaya mendatangkan seperti Al-Quranul Karim. Mereka itu tidak mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quranul Karim. Tidak ada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekal sampai ke sekarang melainkan Al-Quranul Karim.
Al-Quranul Karim adalah al-mu'jizah al-baqiyah ila qiyamis sa'ah. Mu'jizat yang kekal hingga berlaku kiamat. Cuma kita tidak mengetahui secara mendalam tentang begitu hebatnya Al-Quranul Karim, melainkan kalau kita mendalami kitab-kitab tafsir. Kita mendalami sungguh Allah Rabbi, baru kita tahu begitu hebatnya Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diwajibkan kepada kita memuliakan Al-Quranul Karim. Maka cabang iman yang kesebelah adalah mengagungkan, memuliakan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid. Lagu mana cara memuliakan Al-Quran? Yang pertamanya adalah dengan cara mempelajari. Mempelajari Al-Quranul Karim. Sama ada mempelajari cara bacaan dia. Alhamdulillah, masyarakat kita memang ambil berat tentang masalah ni. Kalau kita tengok kita yang boleh ngaji Quran ni kerana tu ayah mak kita tu memang tekan sungguh suruh belajar Quran. Dak pergi belajar kena rodang. Dak pergi belajar kena pergi belajar. Dak tahulah orang lain yang beroyak amba orang. Dak tahu orang lain. Takut dak kena rodang. WBT pula kalau dak belajar. Jadi tengok ibu bapa kita, maksudnya masyarakat Melayu kita dulu, khususnya orang Terengganu lah kan. Terengganu alhamdulillah lah orang yang kuat jugalah pegang kepada agama. Tekan anak suruh pergi belajar Quran kerana nak memuliakan Quran lah. Balik sekolah pergi belajar Quran. Kadang-kadang malang pergi atas pula belajar Quran. Dululah, ni tak tahu lah ni. Baik. Mengagungkan Al-Quran Al-Majid dengan cara mempelajari. Bermula dengan kita mempelajari cara bacaan Al-Quran. Mempelajari hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Belajar tafsir dia bermacam-macam. Ilmu-ilmu yang berkait dengan tafsir Al-Quranul Karim. Dan mengajarkannya bagi orang yang pandai pula. Ajar Quran, ajar orang baca Quran. Kalau pandai mengajar Quran, tahu hukum hakam, boleh mengajar tafsir Quran. Okey, itu cara mengagungkan Al-Quranul Karim. Menjaga segala batasan dan hukumnya. Dalam Al-Quranul Karim ada hudud Allah, ada batasan-batasan yang Allah Ta'ala tetapkan. Dalam Al-Quranul Karim ada hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mesti kita kena muliakan Al-Quranul Karim dengan kita menjaga segala batasan dan hukumnya. Apa yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Mengetahui halal dan haramnya. Dalam Al-Quranul Karim ada Allah Ta'ala menceritakan perkara yang halal dibuat, halal dilakukan. Ada perkara yang diharamkan. Maka kita kena tahu. Memuliakan ahli dan para penghafaznya. Kerana ahli Quran, orang yang ingat Quran adalah ahli Allah. Geng-geng Allah. Itu cakap kita. Allah Ta'ala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada ahli dia, ada kumpulan dia dari kalangan manusia. Siapakah ahli Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ahlul Quran, orang yang ingat Quran. Dia adalah ahlullah wa khassatuh, ahli Allah dan orang yang terpilih, orang yang Allah Ta'ala pilih dia. Maka kita kena muliakan dia, menjadikannya syiar dan membangkitkan rasa untuk menangis pada janji baik dan buruk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca Quran, ada janji baik, ada janji buruk. Maka benda tu dia akan menggentarkan hati kita. Dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau sekiranya iman dia sempurna, ketika dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mari perasaan takut. Ni hak disebut dalam Al-Quranul Karim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman sungguh adalah apabila disebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala gemetar hati. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertambah keimanan. Baik. Okey, itu tajuk dia, panjang tajuk dia. Yang pertama sekali dia mari dalil daripada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Maksudnya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau lihat gunung itu tunduk serta pecah belah kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di Quran ni adalah benda yang cukup berat. Sekiranya Allah Ta'ala turun di atas gunung, hancur gunung. Berat. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan Al-Quran ni berat.
Allah Ta'ala kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka bukan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya, saat ni pun ya ayyuhal muddathir pun mana orang berselimut juga. Wahai orang yang berselimut, qum, bangun. Kalau ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, bangun di waktu malam. Malaikat sikit je tidur, biar ada qiyamul lail. Nisfahu aw inqus minhu qalila, separuh malam mu kena bangun, ataupun mu kurang sedikit, au zid alaihi, ataupun mu tambahkan lagi daripada separuh malam. Patu warattilil qur'ana tartila, baca al-Quran. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan campur kepadamu perkataan yang cukup berat. Quran adalah perkataan yang cukup berat. Sehingga kan dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala cerita, kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quranul Karim di atas gunung, akan nescaya akan pecah gunung tersebut. Kan gunung ni batu apa semua sekali. Tapi hati anak Adam ada sebahagian daripadanya lebih kerah daripada gunung lagi. Ketika dibaca bermacam-macam ayat Al-Quranul Karim, masih lagi tidak lembut. Allahu Rabbi. Baik. Seterusnya kata dia, firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Maksudnya, sesungguhnya itulah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan di dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak didapat disentuh melainkan oleh golongan yang diakui bersih dan suci. Al-Quran itu diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Okey, hak ni kita huraikan panjang sikit ni ya. Ayat ni. Di ayat ni sebenarnya ulama tafsir berselisih kepada beberapa pandangan dalam menafsirkan ayat ini. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala kata bagaimana, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Quran itu adalah Quran yang cukup mulia. Apabila Quran itu adalah kalam Allah yang cukup mulia, maka diwajibkan kepada kita memuliakan Al-Quranul Karim. Okey, bertepatan dengan tajuk hak yang didatangkan oleh Imam Al-Qazwini. Yang mana Al-Quranul Karim berada fi kitabim maknun, di dalam dia tersimpan di dalam kitab hak yang terpelihara. Perkataan kitabim maknun, ulama tafsir berselisih kepada beberapa pandangan. Allahu Rabbi. Ayat Al-Quranul Karim sepakat mengatakan hak yang kita start daripada Bismillahirrahmanirrahim, penghujungnya adalah surah An-Nas, sepakat mengatakan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma penafsiran dia sendiri kadang-kadang 4-5 pandangan di kalangan sahabat sendiri, di kalangan ulama. Tu kita kena faham. Baik, maksudnya ayat Quran tu ayat Quran, tapi maksud daripada ayat Quran tu berlaku khilaf di kalangan ulama. Bukan setakat ulama yang datang selepas daripada sahabat, bukan di kalangan sahabat sendiri. Apakah maksud penafsiran ayat ni? Di antara ayat yang berlaku beberapa pandangan ataupun khilaf di kalangan para alim ulama, termasuk pandangan sahabat sendiri pun adalah ni. Mada fi kitabim maknun. Apa maksud fi kitabim maknun? Ada sebahagian daripada ulama mengatakan fi kitabim maknun adalah merujuk kepada Lauh Mahfuz. Bahawasanya Al-Quranul Karim berada pada Lauh Mahfuz. Dan sesuai penafsiran ini dengan ada ayat Al-Quran secara jelas mengatakan Al-Quranul Karim berada pada Lauh Mahfuz. Fi lawhim mahfuz. Quran berada pada Lauh Mahfuz. Okey. Ada penafsiran yang kedua mengatakan fi kitabim maknun adalah Quran tu berada di dalam mushaf. Tu maksud kitabim maknun. Ni mushaf ni mana yang tercatat sekarang ni, tu lah Quran dia berada dalam mushaf. Allahu Rabbi. Kan lain kan? Mushaf lain, Lauh Mahfuz lain. Dan ni perselisihan di kalangan ulama tafsir. Patullah yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh
kembali kepada Al-Quran, melainkan segala orang yang suci. Jadi kata ulama, la yamassuhu ilal mutahharun, maksud dia juga berlaku perselisihan. Ada setengah ulama kata la yamassuhu, tidak boleh menyentuh kembali kepada Lauh Mahfuz, melainkan al-mutahharun, melainkan malaikat-malaikat yang suci. Hanya malaikat yang suci sahaja dapat menyentuh Lauh Mahfuz. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan la yamassuhu, tidak boleh menyentuh mushaf. Kan kita kabarkan kitabim maknun, maksudnya adalah mushaf. Tidak boleh menyentuh mushaf ni, Quran lah ni, melainkan al-mutahharun, maksudnya orang yang telah membersihkan diri dia daripada hadas. Orang yang berhadas tidak boleh menyentuh Al-Quranul Karim. Dan pandangan penafsiran yang kedua ini disokong oleh hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar surat kepada Amr bin Hazm. Dipanggil surat Rasulullah kepada Amr bin Hazm, yang mana dalam surat tersebut alla yamassal Quran illa tahir. Quran tidak boleh disentuh melainkan orang yang suci. Allahu Rabbi. Dan ulama-ulama fiqh, kebanyakan ulama fiqh mengatakan la yamassuhu illal mutahharun adalah merujuk kepada orang yang bersih daripada hadas. Tidak boleh menyentuh Quran ini melainkan orang yang suci daripada hadas. Jadi kalau orang tu berhadas kecil, berhadas besar, tidak boleh sentuh Quran. Dan pandangan ini adalah pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab. Kenapa kau fuqaha dia kata penafsiran tu lebih tepat berbanding dengan penafsiran yang pertama, walaupun ramai juga ulama tafsir menyokong penafsiran yang pertama tadi, kerana dikata ayat lepas daripada tu, benda tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan daripada Tuhan sekalian alam. Hak yang turun Quran mushaf ni ke ataupun Lauh Mahfuz. Sini. Sebab itulah ulama fiqh kata perkataan la yamassuhu illal mutahharun merujuk kepada mushaf sekarang dah ni. Sebab tanzilum mir rabbil alamin, diturun daripada Tuhan sekalian alam. Kesimpulan, ramai ulama tafsir mengatakan la yamassuhu illal mutahharun merujuk kepada para malaikat. Ada sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan la yamassuhu illal mutahharun merujuk kepada anak Adam yang suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Baik. Terjemahannya sesungguhnya itulah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh golongan yang diakui bersih suci. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, walau anna qur'anan suyirat bihil jibala walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu aw quti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Maksudnya, kalaulah ada bacaan kitab suci yang dengannya gunung-gunung terbongkar dari tempatnya, atau bumi dipecah belah mengeluarkan isi kandungannya, atau kerananya orang yang mati dapat berkata-kata, maka nescaya tidak beriman mereka itu. Kalau kita belajar dalam kitab tafsir, jadi lau ni syarat jawab dia dihazaf. Kalau ada pun dia tetap tidak beriman, kerana dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala golongan ini tidak beriman. Bahkan segala urusan tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia cerita lagu mana, asbabun nuzul dia lagu mana. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku mendakwa menjadi rasul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran yang diturunkan daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka musyrikin Mekah dikata mana? Dah mun kata mu rasul kok. Gini ya. Baca Al-Quran. Bukit-bukit orang sekitar Mekah ni biar jauh sikit. Kami nak nanang payah ngak nak nanang lah ni. Di Mekah ni adalah wadi lembah yang dikelilingi oleh bukit. Keliling bukit. Bukit penuh keliling dia. Jadi dia minta dah baca Al-Quran, biar lari belaka bukit kau. Kang dulu kang, Nabi Daud molek-molek ada dia boleh pelembut benda, pelembut besi. Dah mu kang rasul, pecah bukit kau. Lepas tu kita nak buat kebun pula. Dah buat kebun nak air, jadi belah bumi biar tubik sungai kat bawah bumi kau. Lepas tu ataupun bangkitkan semua tok nenek moyang kami hak yang mati kau. Lepas tu dia mengaku dia kabur mu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat ni. Kalau sekiranya Quran saat ni tu dapat mengalihkan bukit, dapat membelahkan bumi, dapat menghidupkan orang mati, nescaya mereka itu tidak beriman juga.
Sebab Allah Ta'ala telah mengetahui bahawasanya mereka itu tidak beriman. Sebab itulah penghujung ayat, balillahil amru jami'a. Bukan segala urusan tertentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari daripada Uthman bin Affan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum aw qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Maksudnya orang yang paling utama atau orang yang paling terbaik di kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarkannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Uthman bin Affan, semua kita tahu siapa dia. Dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur. Dia di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Golongan yang mula-mula Islam dari kalangan puak-puak muhajirin. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala an mempunyai kedudukan yang cukup tinggi dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pernah menjadi suami kepada dua anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang anak puang pernah menjadi isteri dia. Tapi bukan dalam satu masa lah. Dia tak boleh dalam satu masa. Dalam satu masa tak boleh. Mula dia nikah dengan kakak. Nikah dengan Ruqayyah. Mati Ruqayyah, Rasul kahwinkan pula Sayyidina Uthman dengan Ummu Kulthum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan Rasul ada 4 orang. Anak lelaki Rasul ada 3 orang. Anak perempuan Rasul hak sulung nama dia Zainab. Suami dia ada Abul As. Anak perempuan hak yang kedua Ruqayyah. Ummu Kulthum, dua ni suami dia adalah Sayyidina Uthman. Yang ketiganya, yang keempatnya adalah Fatimah. Suami dia adalah Ali bin Abi Talib. Manakala anak lelaki Rasul ada 3. Tak ada ingat. Anak lelaki Rasul ada 3 orang. Yang pertamanya Qasim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinisbahkan kepada Qasim. Kunyah Rasul adalah Abul Qasim, bapa kepada Qasim. Yang keduanya adalah Abdullah. Yang ketiganya adalah Ibrahim. Kesemua anak Rasulullah daripada Khadijah, malaikat Ibrahim daripada Maryah Al-Qibtiyah. Baik, semua anak lelaki Rasulullah mati masa kecil. Melainkan anak puang Rasulullah dan dewasa dan nikah belaka. Dan semua anak perempuan Rasulullah mati sebelum daripada Rasulullah, mereka Fatimah. Zainab mati sebelum daripada Rasulullah. Ruqayyah mati sebelum daripada Rasulullah. Ummu Kulthum mati sebelum daripada Rasulullah, melainkan Fatimah. Fatimah mati beberapa bulan selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita nak cerita benda Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman adalah seorang sahabat dari kalangan sahabat yang mula-mula memeluk Islam. Orang yang cukup rapat dengan Rasulullah. Orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam hati Rasulullah. Kalau siapa nikah seorang, mati seorang anak, ada lagi seorang, pula ke dia. Bukan orang sebarang tu. Sayang sangat kepada Sayyidina Uthman, bagi pula seorang lagi anak kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala an. Sayyidina Uthman adalah di antara Amirul Mukminin. Selepas daripada kewafatan Sayyidina Umar, dia menjadi pengganti Sayyidina Umar, menjadi pemimpin kepada orang beriman. Sayyidina Uthman orang yang cukup kaya dan cukup banyak infak fi sabilillah dia. Sampai ke sekarang ada, kalau kita pergi di Madinah, dia ada benda, ada tempat wakaf Sayyidina Uthman sampai ke sekarang ada. Wakaf Sayyidina Uthman sampai ke sekarang ada. Allah Rabbi. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an mati dibunuh. Dia menceritakan bahawasanya dia pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling afdal di kalangan kamu. Dalam riwayat yang kedua, orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quranul Karim. Orang beriman semuanya baik belaka. Orang beriman semuanya baik belaka. Dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min khair. Akan keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala mereka yang mengucapkan perkataan la ilaha illallah sedangkan di dalam hatinya ada sebesar zarah daripada kebaikan. Jadi maksud dengan kebaikan di sini adalah iman. Iman itu adalah baik. Jadi apabila orang tu ada iman, maka dia adalah orang yang baik. Setiap orang beriman walaupun jahat lagu mana pun, pada hakikatnya dia adalah orang yang baik.
Melihat kepada imam tu, jangan melihat kepada kejahatan dia buat. Melihat kepada imam tau. Dia adalah orang yang baik. Semua orang beriman baik belaka. Lebih baik lagi kalau sekiranya dia melakukan apa yang diperintah, meninggal apa yang dilarang. Di kalangan hamba-hamba Allah yang beriman, yang melakukan apa yang diperintah, meninggal apa yang dilarang, hak yang paling baik sekali, hak yang paling afdal sekali adalah hak yang belajar Quran. Duk kelek Quran, gi belajar pagi, gi belajar ataupun malam, gi belajar lepas daripada kuliah, duk buat halaqah pula belajar Quran. Allah kita nampak biasa je, tapi Allah Rabbi, golongan tersebut adalah golongan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang belajar Quran. Wa 'allamah, dan ajar Quran. Dan pandai ajar orang. Dia ajar Quran, belajar Quran, dia merangkumi belajar bacaan. Merangkumi belajar penafsiran dia. Sama juga ngajar baca dan ngajar penafsiran dia. Kita rasa di kalangan kita boleh dikatakan semua sekali lah mampu ngajar Quran. Sekurang-kurang ngajar Fatihah. Jangan elok orang lain ajar Fatihah ke anak kita. Sebab dia anak kita tu dia akan semayang tau. Budak-budak dia akan semayang. Kalau bila kita ajar Fatihah tu, dia semayang setiap kali diucap Fatihah, pahala dapat kita tau. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil peluang ni. Jadi sekurang-kurang ajar Fatihah pun tak apa dah, kalau malas nak ajar banyak-banyak kau. Banyak kerja ajar Fatihah je. Takkan pula nak ajar Fatihah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda baginda lagi dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam As-Sahihain, Bukhari dan Muslim dalam dua sahih, As-Sahihain dua sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, daripada Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat Rasulullah. Dia Al-Ash'ari ni orang Yaman. Abu Musa Al-Ash'ari adalah penduduk Yaman. Radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadul Quran fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi aqliha. Maksudnya, jagalah Al-Quranul Karim. Kena jaga molek Al-Quranul Karim. Ni bagi siapa? Bagi orang yang ngapal Quran. Orang yang ngapal Quran, dia kena jaga Al-Quranul Karim. Orang ngapal Quran, kalau dia tidak ngulang sekurang-kurang 3 juzuk sehari, sabar agak lacor lah. Tak lacor. Kalau dok ngulang 3 juzuk sehari, sekurang-kurang. Allah Rabbi. Hamba tahu yang mengapa Quran. Kalau dok ngulang kau Allah, tak ingat ah. Jagalah Al-Quran demi Tuhan yang diri Muhammad, yang jiwa Muhammad berada di dalam tangan genggamannya. Ia Al-Quran ni lebih mudah terlepas berbanding unta daripada ikatannya. Di aqliha ni dipanggil ega. Tu aqliha. Ega unta. Di ega unta kan, kalau kita pergi Mekah kita tengok orang Arab dia pakai benda, dia pakai ega atas kepala. Dia asalnya ega tu dibuat ikat di kaki unta. Diikat di kaki unta tu asal. Tu asal. Lepas tu dicabut kaki unta, dia tahu atas kepala. Okey, tu asal. Baik. Jadi unta ni kalau dia ada ega, tak ada masalah, dia nak gerak dah dia. Tak buang ega dia, bangun ah. Oh dah bangun payah ah. Payah nak letak mula. Natang besar kan kecil. Kalau kucing tak apa lah. Kalau kambing tak apa lah. Unta bapau. Baik. Jadi gitu juga Al-Quranul Karim. Kalau tak jaga macam unta hak kita cabut tu lah. Lebih teruk lagi. Unta dang cabut payah dah nak ingat. Dah Quran kita kok, dak cara kok dang lupa payah pula nak ingat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang hak yang memuliakan Al-Quran pasti dia akan menjaga Al-Quranul Karim. Orang yang memuliakan Al-Quran pasti dia akan baca Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawasanya seorang nabi mengadu hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dia mengadu hal kepada Allah taala. Berkata seorang rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum aku menjadikan Quran ni suatu benda yang ditinggalkan. Dia tinggal Al-Quranul Karim. Tengok Al-Quran awak tak cara. Sebab itulah sebahagian daripada ulama' kata mana, untuk mengelak diri kita daripada tergolong dalam golongan orang yang meninggalkan Al-Quran, kita jumpa Al-Quran di mana pun buka baca kot satu ayat. Supaya kita tidak tinggal Al-Quranul Karim.
Ataupun dalam sehari biada baca sikit. Buka Al-Quran baca. Sebab benda ni perkara hak yang Rasul mengaduha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kaum aku menjadikan Al-Quran ni suatu benda hak yang ditinggalkan. Sabda baginda dalam sebuah hadis yang Al-Bukhari dan Muslim riwayatkannya juga daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu hadzal kitab faqama bihi ana al-laili wan-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan-nahar. Maksudnya tiada hasad melainkan pada dua perkara. Dia sebenarnya hasad, asal makna hasad adalah kita mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain tu hilang. Tu asal makna hasad. Hasad tersebut adalah perkara yang cukup-cukup dilarang oleh agama kita. Agama kita cukup larang kita bersifat hasad dengki. Kita guna perkataan hasad dengki, bahasa Arab, bahasa Melayu. Hasad ni deki ya. Ya, deki-deki ni maksud benda deki. Kita nak nikmat yang ada pada orang lain tu hilang. Kita harap hilang. Dalam hati ni biar hilang. Ada setengah hak yang lebih jahat lagi, usaha pula untuk menghilangkan. Bukan setakat keinginan dalam hati, bukan cuba usaha dengan perkataan, dengan perbuatan supaya hilangkan nikmat hak yang ada pada orang lain. Hasad di antara dosa besar. Tapi dalam hadis ni kata Rasul tidak ada hasad melainkan pada dua perkara. Pada dua perkara ni boleh hasad, boleh deki. Tapi kena ingat deki di sini bukan deki hak yang dilarang, bukan. Deki di sini dengan makna ghibtah. Ghibtah ni benda kita mengharapkan perkara hak yang ada pada orang lain dapat kita, tapi tidak pun kita mengharapkan benda tu hilang daripada dia. Kita nak seumpama benda hak orang lain dapat. Orang tu ingat Quran, kita nak juga kita ingat Quran macam dia. Walaupun kita malas nak ngapal pun, tak apalah. Yang penting nak. Okay, boleh faham kan? Kita tengok orang tu kaya, buat sedekah, duduk bagi kau tu, bagi kau orang ni, bagi orang ni, apa murah sungguh. Oh, kita nak macam dia. Okey, itu makna hasad di sini. Hasad di sini adalah kita nak seumpama nikmat yang ada pada orang lain tanpa ada sedikit pun dalam hati kita harapkan nikmat yang pada orang lain tu hilang. Ni dipanggil benda ghibtah nama dia. Baik, kata Rasulullah tidak ada ghibtah melainkan pada dua perkara. Pada dua perkara ni ghibtah ni memang cukup dipuji oleh syarak. Ghibtah kehendak lagu ni, niat lagu ni, keinginan lagu ni ada pahala. Benda hak yang pertamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya adalah seorang lelaki yang diberi Allah kitab ini. Allah Taala beri kepada dia Al-Quranul Karim, beri kepada dia ingat. Allah Taala anugerahkan kepada ingat Quran. Ingat Quran adalah anugerah daripada Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi, ingat Quran adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana ada seorang hamba Allah, Allah Taala anugerah kepada dia ingat Quran. Lepas tu dia mengamalkan sepanjang malam dan siang. Oh, kita tengok hebat dia. Dia baca Quran, dia ngaji, dia beramal, dia jaga hukum hakam yang ada dalam Quran. Sikit-sikit tu bahasa dia dah, sebab kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Buat dosa sikit-sikit tu perkara biasa. Maksudnya perkara biasa, setiap hamba Allah Taala tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Sama ada orang ngapal Quran ataupun tidak. Sama ada orang tu ulama ataupun tidak. Melainkan para nabi je yang maksum daripada dosa. Baik. Oh, kita pun nak macam dia juga. Tapi tak ada dalam hati kita, biar lupa-lupa dia, biar aku pula ingat. Tak ada. Tu salah, tu deki gitu. Maka kehendak harapan kita lagu tu ada pahala. Tu maksud dia. Yang keduanya adalah dan seorang lelaki yang diberikan harta oleh Allah. Tak sama, ada orang Allah Taala bagi kekayaan, ada orang Allah Taala tidak bagi kekayaan. Yang mana orang ni Allah Ta'ala kurniakan kepada dia harta. Anugerah daripada Allah Ta'ala cukup besar untuk dia. Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada dia di atas dunia. Lalu dia bersedekah sepanjang malam dan siang. Maksudnya, dah kedekut harta dia. Dekah sama. Sikit cara sikit, banyak cara banyak. Baik, kita pun tengok, oh sukanya dia bersedekah. Kita nak juga macam dia. Ada ganjaran pahala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hadis ni, ini nak kabur benda yang pertama sebenarnya sesuai dengan tajuk kita. Maksudnya,
Kalau sekiranya orang tu Allah Ta'ala kurniakan kepada dia Al-Quran, maka dia cara sungguh kepada Al-Quran, kita nak macam dia pun dikirakan mulia dah di sisi agama. Dikira mulia dah. Nah, sebab itulah Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang cukup mulia. Maka kita kena muliakan Al-Quranul Karim. Ketika mana ada orang dapat benda tu, biar kita nak dapat sama, supaya Allah Ta'ala juga meletakkan kita dalam golongan yang mulia. Baginda bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim daripada Umar radhiyallahu taala an, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yad'u bihi akharin. Kata Sayyidina Umar, maksudnya sesungguhnya Allah Taala mengangkatkan, meninggikan suatu golongan dengan kitab ini. Dengan Al-Quran ada golongan yang Allah Taala tinggikan, dan Allah Taala menghinakan golongan yang lain dengan Al-Quran ini. Kerana Al-Quran ada golongan yang jadi mulia, kerana Al-Quran ada golongan yang jadi hina. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketinggian hak yang Allah Taala angkat di sini, ia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya adalah ketinggian ma'nawiyah, yang keduanya adalah ketinggian hissiyah. Apa makna ketinggian ma'nawiyah? Maksudnya di atas dunia Allah Ta'ala meninggikan martabat dia, tapi martabat dia kita tak dapat. Tapi dia adalah orang yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang keduanya adalah ketinggian hissiyah. Zahir sungguh ketinggian mana? Di negeri akhirat. Orang yang ingat Al-Quranul Karim, orang yang jaga Al-Quranul Karim, di negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan dia di tempat yang cukup tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, walikullin darajatum mimma amilu. Bagi setiap seorang di kalangan kamu ada darjat-darjat yang tinggi daripada apa yang mereka itu amalkan. Semakin banyak amalan dia, semakin tinggi darjat di sisi Allah. Semakin banyak dia baca Quran, semakin tinggi darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Al-Quranul Karim Allah Taala menghinakan kumpulan yang lain. Orang kafir sebab benda dia hina kerana dia tidak menerima Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang ke-20, bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Maksudnya, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku. Jadi cabang iman yang ke-20 adalah bersuci. Dia bersuci ni, dia memberi 3 maksud. Yang pertamanya bersuci daripada hadas kecil. Yang keduanya bersuci daripada hadas besar. Yang ketiganya bersuci daripada najis. Bersuci daripada hadas kecil adalah dengan berwudu. Bersuci daripada hadas besar adalah dengan mandi wajib. Bersuci daripada najis adalah dengan kita basuh najis tersebut. Perbahasan dia secara terperinci, hal tu perlu dipelajari dalam kitab-kitab fiqh. Bagaimanakah cara untuk kita menyucikan diri kita daripada hadas kecil? Bagaimanakah cara untuk kita menyucikan diri kita daripada hadas besar? Bagaimanakah cara untuk kita menyucikan diri kita daripada najis? Najis terbahagi kepada 3 najis: mughalladah, mutawassitah, mukhaffafah mengikut mazhab Imam Syafi'i. Najis juga terbahagi kepada najis ainiyah, najis hukmiyah, najis yang ada zat dia, ada sifat dia. Berbeza cara menghilangkan dia dengan najis hukmiyah, najis yang tidak ada zat sifat dia. Baik, itu kita kena belajar di dalam kitab fiqh. Cuma asasnya benda yang kita nak khabar bersuci di antara cabang iman. Cabang iman yang ke-20 yang disebut oleh Imam Al-Qazwini adalah bersuci. Dalil daripada Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku. Lepas tu ayat panjang lagi lah. Lepas tu sapu sebahagian daripada kepala kamu dan basuh kaki-kaki kamu hingga ke buku dali kamu. Baik, jadi ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersuci. Jadi bersuci ni termasuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang nak mengerjakan sembahyang, kena melakukan perkara ini. Hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah." Bukan subhanallahi wallahu akbar. Maka ada riwayat wa subhanallahi wallahu akbar.
Ada riwayat. Wa subhanallahi wallahu akbar tamla'ani aw qala tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Baik. Maksudnya bersuci adalah separuh daripada iman. At-tuhuru syatrul iman, kata Rasulullah. Bersuci adalah separuh daripada beriman. Apa maksud bersuci di sini? Kalau kita tengok hadis ni, Imam Al-Qazwini letak dalam bab bersuci bagi orang yang ingin mengerjakan sembahyang. Jadi bermakna bersuci di sini adalah bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas adalah sebahagian daripada iman. Apa maksud iman di sini? Kalau bersuci, yang dimaksud bersuci di sini adalah berwudu, mandi wajib, basuh najis, maka iman di sini dengan makna sembahyang. Dia iman, ada makna iman adalah sembahyang. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidak adalah Allah Subhanahu wa taala mensia-siakan iman kamu. Kalau kita tengok dalam tafsir, benda imanakum ay sadatakum, sembahyang kamu. Cerita ni lagu mana? Kita cerita sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah, ketika Rasul berhijrah di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Bukan sebulan dua, belah-belah bulan. Lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Baitul Maqdis. Lepas daripada tu Allah Subhanahu wa taala turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadaplah kepada Masjidil Haram. Tunggu ayat tersebut. Maka Rasul pun hadap dah ke Masjidil Haram. Maka ada sebahagian daripada sahabat rusing, susah hati. Susah hati mana? Dah nu kawan-kawan kita hak yang mati dah. Hak semayang dak dam pun hadap kepada Masjidil Haram. Dak pakai rawa semayang dia dulu, dak jadi benda semayang dia dulu. Jadi ada sebahagian daripada sahabat susah hati. Sebab ada sebahagian daripada sahabat yang telah mati sebelum daripada beralih kiblat ke Masjidil Haram. Jadi dah hak dulu dah jadi ya. Maka Allah Taala turun ayat, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Taala tidak sia-siakan sembahyang kamu. Sembahyang hak dulu kira molek, kira sah, dapat pahala. Cuma sekarang ni telah bertukar kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Kaabah. Baik. Jadi perkataan imanakum di sini dengan makna sembahyang. Jadi at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah sebahagian daripada iman, yakni sebahagian daripada sembahyang. Maksud sembahyang di sini adalah syarat sah sembahyang. Orang yang sembahyang tapi dia tidak bersuci, dia tidak mengambil wudu, tidak mandi wajib atau tidak membersihkan diri daripada najis, maka tidak sah sembahyang dia. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ni satu huraian ataupun satu pandangan ulama di dalam menghuraikan hadis ini. Tapi sebenarnya perkataan at-tuhuru syatrul iman, ada beberapa pandangan ulama hadis dalam menghuraikan maksud dia. Dan ada juga maksud kata at-tuhuru syatrul iman, bukan lagu tu dia kata at-tuhur ni bersih. Kena bersuci adalah sebahagian daripada iman. Iman ni adalah iman kita lah. Dia kata mana? Bersih di sini dengan makna adalah kita meninggalkan perkara yang dilarang. Kerana iman dia dua. Perintah, larang. Buat, tinggal. Bersih makna tinggal. Tu. Jadi tinggal tu sebahagian daripada iman, hak sebahagian lagi buat. Ada benda hak yang dituntut kita buat dan ada benda hak yang dituntut kita larang. Ada benda hak yang dituntut kita tinggal. Jadi maksud bersih ni adalah kita tidak buat benda hak yang dilarang. Kita kena membersihkan diri kita daripada syirik, daripada maksiat. Itu adalah sebahagian daripada iman. Manakala sebahagian lagi adalah kita buat. Okey. Seterusnya kata dia lagi, ucapan tahmid, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Ucapan alhamdulillah tu alhamdulillah, kita ucap alhamdulillah. Ganjaran dia dapat memenuhi neraca timbangan. Apa maksud neraca timbangan? Mizan ni adalah timbangan yang dia mempunyai dua daung, dua dacing. Apa sebut dua dacing tau? Tak apa dah sensitif dalam ni kan.
Ada dua daun. Dua daun. Yang mana ditimbangkan amalan anak Adam. Amalan baik, amalan buruk. Ditimbangkan. Ucapan Alhamdulillah besarnya ganjaran dia dapat memenuhi neraca timbangan. Allah Rabbi, besar. Bukan sikit. Dapat apa besar sangat? Kerana dalam ucapan Alhamdulillah, dia mengandungi hakikat kenal Allah Ta'ala. Dalam Alhamdulillah, mengandungi hakikat mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika kita ucap Alhamdulillah, ia memberi maksud. Ketika kita Alhamdulillah segala puji bagi Allah, ia memberi maksud kita telah menyabitkan segala kamalat kepada Allah. Segala kesempurnaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dalam akidah, kita ada 3 perbahasan asas dalam akidah. Yang pertamanya adalah uluhiyat, ketuhanan. Yang keduanya adalah nubuwat, kenabian. Yang ketiganya ghaibiyat, benda yang ghaib ataupun sam'iyat. Kiamat, malaikat, termasuk dalam ghaibiyat. Yang pertamanya adalah ilahiyat, ketuhanan. Dalam masalah ketuhanan, secara umumnya adalah kita kena beriktiqad Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kamalat, kesempurnaan, dan sedikit pun tidak ada kekurangan bagi Allah Ta'ala. Ni secara umum. Jadi ketika kita ucap Alhamdulillah, kita telah menyabitkan segala kesempurnaan kepada Allah. Maka lazimnya, secara otomatiknya, kita menafikan kekurangan daripada Allah. Sebenarnya itu adalah hakikat kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab besar ucapan Alhamdulillah. Dan ucapan Alhamdulillah adalah ucapan penghuni syurga. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir da'wahum, doa mereka itu penghuni syurga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Cuma nak dapat ganjaran ni kena ada syarat-syarat dia, bukan boleh mudah-mudah. Syarat dia benda kena sebut betul lah. Kena sebut betul. Kalau sebut dah betul, dah kena pula ucapan alhamdulillah. Ada gak ke orang sebut dah betul? Alhamdulillah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya kata dia, dan ucapan subhanallah wallahu akbar. Allahu Rabbi, hamba baru kali pertama jumpa riwayat wallahu akbar. Ini kena kaji balik. Baik, sebab yang riwayat yang masyhur adalah wa subhanallahi walhamdulillah. Riwayat masyhur. Ini wa subhanallah wallahu akbar. Dan ucapan subhanallah wallahu akbar, ada yang masyhur adalah subhanallah, bukan kecil, bukan sepik, lawah pemda. Tapi ucapan subhanallah, alhamdulillah dapat memenuhi ruang di antara dua langit dan bumi. Kerana ucapan ni adalah ucapan yang cukup dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara hadis yang masyhur, yang mungkin banyak kali dah kita dengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimah yang cukup ringan atas lidah, mudah sangat nak ucap. Ada masalah wala subhanallah walhamdulillah, tak ada belik-belik lidah pun mudah lidah nak ucapkan subhanallah walhamdulillah. Kata Rasulullah, 2 kalimah cukup ringan atas lidah untuk ucapkan. Lepas tu berat di atas neraca timbangan, amat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda subhanallahi wa bihamdi. Tengok ada subhanallah wa bihamdi. Wa bihamdi adalah alhamdulillah lah, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallahil azim. Baik. Besar padang lah, besar sangat. Kerana kedua kalimah tu memang cukup disukai ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih sangat kepada 2 kalimah tersebut. Seterusnya kata dia, dan salat itu adalah cahaya. Salat tu cahaya. Orang yang sembahyang, Allah Ta'ala akan letak cahaya dalam hati dia. Dengan cahaya tersebut dia dapat menyeluruh di dalam kegelapan kesesatan. Orang yang tidak sembahyang, dia akan duduk dalam kesesatan. Orang yang sembahyang, Allah Ta'ala bagi cahaya dalam hati dia, dapat menyuluh. Mana yang molek, mana yang tak molek. Sebab tu dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang yang sempurna dapat mencegah tuang dia daripada melakukan perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Ada sebahagian daripada ulama, ketika orang mari tanya dia, lagu manakah tip petua untuk tinggal maksiat, tak cakap nak buat dah. Payah nak tinggal maksiat weh. Mata hak masalah zaman kita mata. Payah nak tinggal maksiat mata. Lalu depan sokmo seksi. Tak tahan kita weh. Tengok sokmo.
Akhirnya jadi kalih dengan maksiat, pada sedom dia tu dosa. Dia tengok semua. Okey, lagu mana cara? Kata ulama tersebut, mungkin dia baiki semayang. Ketika orang minta cara untuk tinggal maksiat, payah nak tinggal, ada akak nak buat ada, baiki semayang. Kerana benda? Kerana Allah Ta'ala khabar dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang yang sempurna dia dapat mencegah tuang dia daripada fahsyat dan munkar. Kerana benda? Kerana Allah Ta'ala bagi cahaya di dalam hati orang hak yang sembahyang di atas dunia. Dan Allah Ta'ala bagi cahaya kepada orang sembahyang di negeri akhirat. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka itu berjalan, memancur di hadapan mereka itu, pihak kanan mereka itu berjalan di dalam cahaya. Ni Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Tahrim. Baik. Was-sadaqatu burhan. Dan sedekah itu bukti. Bukti di atas benarnya iman seseorang. Kita belajar lagu mana kita belajar? Sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertamanya sidik. Sidqun. Sidqun makna benar. Sedekah sama tak dengan sidik? Sama. Kenapa kau sedekah dinamakan sebagai sedekah? Kerana orang yang bersedekah, hati dia adalah hati yang cukup benar. Membuktikan bahawasanya dia percaya kepada pembalasan. Dia percaya kepada ganjaran yang Allah Ta'ala bagi. Kerana biasanya manusia ni, dia tak suka barang yang ada dalam milik dia, korang. Dia nak barang yang ada dalam milik orang, mari ke dia. Kalau sekiranya yang dia buat keluar, boleh korang, dia sanggup buat keluar kalau dia dapat lebih besar lagi. Kita sanggup buat keluar barang yang ada dalam milik kita, kalau sekiranya benda yang kita dapat lebih besar lagi. Macam kita kata contoh orang ngai kata gigi. Kalau orang Kelaut kan ngai kata gigi. Kita tengok dia tak upang hidup lolong soni lolong. Allah kita kata sayangnya. Dia lepo dalam tu buat balik gula sedap, goreng sedap. Rupanya dia nak bahang besar lagi, nak bahang gigi. Jadi kita sanggup mengeluarkan benda yang kita sayang kerana kita yakin benda yang dapat kepada kita lebih besar lagi. Jadi kita sedekah saat ni, kita sedekah sebab benda kita tengok ganjaran yang Allah Ta'ala bagi lebih besar kepada kita, sama ada atas dunia ataupun di akhirat. Sebab itulah Rasul kata was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti benarnya iman seseorang. Baik. Seterusnya kata was-sabru dhiya. Dan sabar itu adalah dhiya, sinaran. Dhiya ni, dia cahaya matahari tu dipanggil dhiya. Sinaran, dia nur, dia berbeza dengan dhiya. Nur semata-mata cahaya. Adapun dhiya, cahaya yang disertakan dengan panas. Oh, sabar ni memang panas weh. Sabar, susah nak sabar. Sama ada sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Sabar ni panas. Tapi walaupun sabar panas, dia ada cahaya. Maksudnya ada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ketika seorang tu bersabar. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik. Quran itu menjadi hujah bagimu atau ke atasmu. Kadang-kadang Quran menjadi pembela kita. Kadang-kadang Quran menjadi pendakwa kita. Ada Quran dia membela seseorang, ada Quran dia bukan membela, dia mendakwa seseorang di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Quran yang akan menjadi pembela dia? Kalau dia itu adalah teman kepada Al-Quranul Karim, sentiasa membaca Al-Quranul Karim, sentiasa beramal terhadap isi kandungan Al-Quranul Karim, maka Al-Quranul Karim akan menjadi pembela dia di negeri akhirat. Tapi kalau sekiranya dia tak baca Quran, tak era kepada Al-Quran, menyalahi apa yang dia buat, menyalahi apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, maka di akhirat Quran akan mendakwa dia di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, mahkamah Rabbul Jalil. Setiap orang berusaha dan menjual dirinya. Kita semua berusaha dan menjual diri kita. Lalu ada yang membebaskannya daripada api neraka dengan melakukan apa yang diperintah, meninggal apa yang dilarang, ataupun menghancurkannya dengan melakukan apa yang dilarang dan meninggal apa yang diperintah. Kita sebenarnya kita duduk atas dunia ni macam kita jual diri kita dah. Kita jual diri kita. Jadi ada orang yang bebas diri dia. Dia bebas diri dia daripada neraka Allah, daripada kemurkaan Allah. Ada orang yang menghancurkan diri dia, membinasakan diri dia. Nak tahu orang membebaskan diri dia ataupun menghancurkan diri dia, tengoklah. Kalau dia ikut perintah Allah, tinggal larangan, dia membebaskan diri dia daripada neraka Allah dan kemurkaan Allah. Seterusnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam sahih Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Maksudnya Allah Ta'ala tidak menerima solat tanpa bersuci dan sedekah dari khianat pada harta. Jadi kalau sekiranya orang tu tidak bersuci, maka Allah Ta'ala tidak terima solat dia. Tidak ambil wudu, tidak mandi wajib, tidak sucikan diri dia daripada najis, Allah Ta'ala tidak terima. Kerana bersuci adalah syarat sah sembahyang. Dan Allah Ta'ala tidak menerima sedekah daripada khianat pada harta, harta yang haram. Allah Ta'ala tidak terima sedekah dia. Jangan pula dia dengar hadis Rasulullah ke bawah ni, orang yang buat satu kebaikan diganda kepada 10. Innallaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Panjang hadis, kata Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan tapi dia tidak melakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala bagi kepada dia satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau dia berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, akhirnya dia melakukan, maka Allah Ta'ala bagi kepada dia 10 kali ganda kebaikan tersebut, hingga kepada 700, hingga kepada gandaan yang Allah Ta'ala lebih mengetahui. Tapi orang yang melakukan kejahatan, Allah Ta'ala bagi satu kejahatan pada dia. Dia buat apa ni? Dia buat, dia tengok lipas orang comel pergi curi lipas. Sebab dia nak mendaga dengan Allah Ta'ala ni kata. Dia curi lipas, dia kata dapat satu dosa. Lepas daripada tu, dia pergi sedekah lipas tu, dapat 10 pahala. Jadi tinggal 9, dah satu dosa. Tak kena gitu, tak kena gitu. Tak kena gitu. Jangan buat faham lagu tu pula. Sebab benda ni hadis ni. Allah Subhanahu wa taala wala sadaqatan min ghulul. Allah Taala tidak menerima sedekah daripada harta yang jahat. Sedekah dia daripada harta curi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia ni dia mikir pelik sikit. Dia mikir ikut dang dia. Dia kata kita ni nak nega dengan Allah Ta'ala sikit curi boleh saja dosa. Dia kata dah sedekah boleh 10. Jadi dah apalah, tinggal 9. Barang bukan barang kita, barang orang, tak ada keluar modal benda pun kita. Tak dia, tak ada keluar modal benda pun dia. Boleh 9 kata. Sedap gitu kau. Kena ingat, Allah Ta'ala tidak menerima sedekah daripada harta khianat, harta yang haram. Seterusnya hadis hasan daripada Abi Kabsyah As-Saluli daripada Thauban radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Maksudnya istiqamahlah kamu. Maksud dia istiqamahmu kena berjalan di atas berjalan yang betul. Buat benda yang diperintah, tinggal apa yang dilarang. Namun kamu tidak akan mampu menyempurnakannya. Ketahuilah bahawa amalan kamu yang terbaik ialah solat. Amalan yang paling baik adalah sembahyang. Tidak ada siapa yang dapat menjaga wuduk melainkan mukmin. Orang yang dapat menjaga wuduk, dia adalah orang mukmin. Di antara tanda orang mukmin dia dapat jaga wuduk. Itu tanda. Tapi bukanlah maksud orang yang nak jaga wuduk dia saat ni itu bukan orang mukmin, bukan. Tapi di antara tanda orang mukmin adalah dia dapat jaga wuduk. Seterusnya, syair dan ungkapan hikmah. Al-Halimi meriwayatkan daripada Yahya bin Adam pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah menamakan solat sebagai iman. Allah Taala telah menamakan solat sebagai iman, firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Taala tidak akan menghilangkan bukti iman kamu, yakni sembahyang kamu. Tadi kita cerita dah, iaitu solat kamu ke arah Baitul Maqdis. Sedangkan solat tidak boleh dilakukan tanpa wudu. Keduanya adalah dua perkara berbeza. Setiap satu adalah separuh kepada yang lainnya. Benda iaitu solat kamu ke arah Baitul Maqdis. Itu maksud iman kamu. Sedangkan solat tidak boleh dilakukan tanpa wudu. Jadi solat mesti kena ada wudu. Sebab itu maksud at-tuhuru syatrul iman. Keduanya adalah dua perkara berbeza. Setiap satu adalah separuh kepada yang lain. Benda keduanya adalah dua perkara yang berbeza. Mudah faham nanti yang kita tengok balik kita Arab. Kita berhenti sini dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita tengok balik. Kita sambung balik pada bulan hadapan kalau sekiranya dipanjangkan umur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.